dulu. Bangin. Itu ni. Kacau. Ambil angin luar, angin luar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya kita dipertemukan sekali lagi pagi ini dalam kuliah duha di dataran ilmu dan takwa. Semoga kehadiran kita dalam majlis ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan lepas saya tua, Pak Wahab, yang di Kuala Lumpur. Bulan ni pun jadual saya 2 minggu ya, saya nak di Kuala Lumpur lah. Jadi kita jawab darah jadi kita dapat dia je. Dia pada ni. Baik, siapa ada buku muka surat 24. Kena? Kena tak? Siapa tak kena, makna dia tak main. Ya, muka surat 24. Persoalan nombor 16. Berapakah jarak tempat ketiadaan air dengan tempat adanya air yang membolehkan seseorang bertayamum? Soalan nombor 15 dulu kita cerita. Kita ni kalau tak ada air bukan boleh tayamum terus. Dia terikat dengan syarat dia. Jika semua syarat tu dipatuhi, diikuti, barulah boleh bertayamum. So air tak ada tayamum terus tak sah tayamum tu. Dia ada syarat dia. Syarat dia sebagaimana dalam persoalan 15 yang saya ceritakan 2 bulan lepas. Bukan bulan lepas tak main. Baik. Jadi persoalan nombor 12 ni jarak ayat tak ada tu. Salah satu syarat tu kita kena cari dia. Cari ayat. Jarak nak cari ayat tu berapa jauh? Berapa jauh jarak tu? Jarak dia jarak antara seseorang yang berada di tempat ketiadaan air dengan tempat adanya air yang membolehkannya bertayamum ialah setengah farsakh, iaitu menyamai 2.5 km. Ini sukatan pekah lah. Satu farsakh 5 km. Satu farsakh 5 km. Jadi setengah farsakh 2.5. Jika dia ketiadaan air dalam jarak melebihi jarak tersebut, maka hendaklah bertayamum bagi mengertikan wudu atau mandi. Saya ada macam ni lah. Ni tak ada ayat ni dalam keadaan agak. Kalau yakin tak payah cari syarat dan serta dalam lepas. Kalau kita yakin ayat tak payah cari, kita boleh terus tayamum. Kalau kita agak-agak tu ayat ada tu, bukan kita kena cari. Okey, jarak nak cari tu 2.5 km ataupun setengah farsakh. Atas, bawah, kiri, kanan, utara, selatan, timur, barat. Itu pencarian dia. Tapi pencarian dia kuranglah daripada kita mencari MH30. Itu jauh sangat cari tu. Dia nak cari ayat. Okey, 2.5 km. Nak cari ayat tu ada syarat. Soalan nombor 15 tu. Kalau kita agak, kita nak cari ayat time tu, kita kena tunggu masuk waktu solat. Kalau kita cari sebelum tu, kita cari ayat tak jumpa, betul kita tayamum tak sah tayamum. Yang kena tunggu masuk waktu solat. Okey. Cari ayat ni 2.5. Utara, selatan, timur, barat, depan, belakang, kiri, kanan, kanan, kiri. Dalam radius itu, kalau tak ada ayat, tayamum. Tayamum. Tapi dengan syarat kita keluar daripada rumah kita atau tempat kita berada setelah masuk waktu solat. Kalau kita keluar belum masuk waktu solat, kita cari ayat. Lepas tu sampai radius 2.5 tu, ayat tak ada, kita tayamum kita tak sah. Itu syarat dah. Okey. Dah ni kita cari. Masuk waktu solat kita cari. Kiri kanan semua cari ayat. Sampai 2.5 kiri kanan depan belakang tu ayat tak. Boleh tayamum tak? Boleh tak? Boleh. Katalah kita cari sampai 2.5 ayat tak. Tapi 2.6 ada ayat.
2.6 ada air. Tapi dia dah lebih lah daripada jarak yang dibenarkan untuk bertayamum. Sampai tang ni. Ni sepadan ni 2.5. Tak ada air. Tang ni ada air. Nampak ah. Contoh macam ni lah senang. Sampai betul dengan tu lantai ujung gigi lantai dataran ni lah. Tang kereta tu ada air. Tapi tang tu dah cukup lah 2.5. Kita nak ambil sembahyang ke nak tayamum? Ambil sembahyang ke nak tayamum? Kita ada dua pilihan. Tayamum pun tak apa, ambil sembahyang pun tak apa. Tayamum pun tak apa, ambil sembahyang pun tak apa. Pasal kita tayamum tu dah 2.5 lah. Ambil sembahyang pun tak apa. Tapi siapa yang tayamum, bodoh. Dah ayam duduk depan mata. Betul tak? Tapi tayamum dah sah. Tayamum dah sah sebab dia pencarian dalam 2.5. Kalau tahu depan tu ada ayam, gagah pergi ambil sembahyang lah. Sebab sembahyang dalam keadaan berwuduk itu lebih afdal daripada sembahyang dalam keadaan bertayamum. Baik. 12. Bagaimanakah cara bertayamum bagi seseorang yang terputus tangannya? Okey, ada dua cara. Jika tangan yang terputus tidak sampai ke bahagian siku, maka disapu debu tanah di bahagian tangan yang masih berbaki. Tangan. Okey, ini tangan. Ini orang panggil daripada ujung jari ni sampai ke siku, orang panggil apa? Orang panggil tangan. Orang panggil tangan. Daripada siku sampai ke kebun ni orang panggil apa? Orang panggil lengan. Orang panggil lengan. Sini ke sini orang panggil tangan. Sini ke sini orang panggil lengan. Sini orang panggil apa ni? Bau. Tang ni orang panggil apa? Dah buat bau. Dah taman no meh. Ini orang panggil apa? Tak tahu. Ini lah orang panggil tempat cucuk vaksin. Tu betul. Kenal lah. Ini tempat cucuk vaksin. Habis. Sekarang ni daripada ujung sampai sini dia panggil tangan. Soalan dia tanya kalau orang tu putih tangan, dia nak tanya mula-mula. Jawapan pertama dia tahu. Jika tangan yang terputus tak sampai ke siku, maka disapu debu tanah bahagian tangan yang masih berbaki. Contoh tangan ni lah. Tangan putih yang tangan ni, sini ada baki sampai siku, tayamum tak ni. Kalau dua tangan dikira satu, dua kaki dikira satu anggota. Okey. Kalau tangan belah kanan tak ada putih sampai siku, maka dia masih ada tangan dia sebelah kiri. Dia tayamum di sini lah. Kalau dua-dua bahagian tangan putus sekerat, tangan ni putus sekerat, tangan ni putus sekerat, maka tangan ni pun kena tayamum sampai ke siku, tangan ni pun tayamum sampai ke siku. Itu jawapan dah. Yang kedua, jika tangan yang terputus melebihi siku, maka gugurlah kewajipan menyapu debu tanah di tangan. Dalam keadaan ini tayamum hanya wajib di pucuran muka. Kalau dua-dua tangan tak ada ni, kalau ada tak ada sebelah, tangan sebelah masih ada tangan. Tapi kalau dua-dua dah sampai ke sini, dekat ni, maka anggota tayamum tinggal satu, iaitu muka. Maka hanya bertayamum di muka. Bagi orang yang putih tangan dua-dua, tayamum hanya di muka. Bagi orang yang ada tangan tapi muka tak ada, tayamum di mana? Dia ada tangan dah, tak ada muka, tangan tak ada. Lah ada tangan, muka tak ada. Nak tayamum tahu nak? Maka dia ditayamumkan dalam kandang. Tak ada lah. Ya. Okay lah, itu cara dah. Ni mengaji taruh ni beda uzuk. Beda uzuk lah. Tak uzuk tak apa lah. Tapi kurang-kurangnya kita boleh jadi mengajar. Macam saya tu mengajar. Kalau tak uzuk pun kita mengajar orang. Cara nak buat ibadat ketika ke uzuran. Habis. 18. Seorang yang mengalami kecederaan melebihi satu anggota tayamum dan anggota tersebut tidak boleh terkena air,
Berapa kalikah dia hendak bertayamum? Jawapannya, anggota wuduk yang wajib ada 4. Iaitu muka, tangan, kepala dan kaki. Wajib lah. Muka, tangan, kepala dan kaki. Kedua-dua tangan dikira satu anggota. Kalau kita tangan ada 2 pun kira satu, ada 1 pun kira satu. Begitu juga kedua-dua kaki dikira satu anggota. Satu tayamum diwajibkan bagi satu anggota yang cedera. Jika anggota yang cedera melebihi satu anggota, maka bilangan tayamum mengikut bilangan anggota yang cedera. Jika semua anggota tayamum mengalami kecederaan, maka bilangan tayamum hanya 3 kali sahaja. Tayamum kerana kecederaan di kepala tidak wajib, kerana air masih boleh disapu pada bahagian kepala yang tidak cedera. Sekiranya keseluruhan kepala mengalami kecederaan, maka wajib bertayamum sebanyak 4 kali. Ini cerita ni anggota wudu kita ada yang boleh kena ayak, ada yang tak boleh kena ayak. Tapi kalau keseluruhan tak boleh kena ayak, tayamum hanya sekali saja. Ni ada yang boleh kena ayak, ada tak boleh kena ayak. Contoh lagi. Dia tanya berapa kali nak tayamum kalau anggota tu lebih daripada 1. Okey, anggota tayamum, anggota wudu ada 4. Anggota wudu ada 4. Yang wajib. Muka, kepala, tangan, muka, tangan, kepala dan kaki. Okey, sekarang ni kata saya ambil satu muka dulu. Di muka ni ada plaster. Tak boleh nak buang. Mau balik hospital. Maka kita lagi kena ambil sembahyang. Tapi bila kita ambil sembahyang, tang ni tak kena. Kita pedor. Pedor. Tahu tak pedor? Tahu tak pedor? Pedor tu dah. Bukan pelan-pelan, berhati-hati. Pedor tu berhati-hati. Jika tidak pedor, mampui. Berhati-hati. Bahasa orang Kedah, pedor. Berpedorlah anda. Tobat tak faham. Kalau di sini ada balutan, kalau kita ambil sembahyang ambuh tu semua, kita melompat ni. Jadi kita pedor lah. Orang ni tak boleh kena. Selesai. Bermakna anggota kita wuduk yang pertama ada benda yang boleh menghalang ayak. Kalau cedera lah. Yang kedua, di tangan. Di muka. Di tangan pun ada semen. Tangan patah. No? Ada semen. Semen sekat ni, dia tak boleh semua kat ni. Bermakna bahagian yang ada semen di tangan ni tak boleh kena ayak. Okey. Di kepala, luka jentuh mutu. Tang ni. Tang kepala ni, tang ni dia buh plaster. Ubat mau dah lekat bawah ni, plaster. Tapi tak semua. Dan di kaki. Kaki pun luka, jentuh mutu. Dibalut dengan kain pembalut ubat. Bermakna empat anggota wuduk tu semua tak boleh kena ayak keseluruhan. 4 anggota tu, tapi ada bahagian yang boleh kena ayak. Jadi cara nak bersuci di sini yang pertama kena ambil wuduk. Yang pertama kena ambil wuduk. Kena berwuduk. Berwuduk pada anggota yang boleh kena ayak. Jadi kalau muka tadi saya basuhlah ayat sembahyang. Pedor tang ni kena ayak, selesai muka. Lepas tu saya ambil sembahyang di tangan pula. Tangan ni ada semen. Ayat tengah semen ni bagi kena ayak, buat ada pelan-pelan. Lepas tu sambung ujung ni pelan-pelan. Kat sini bagi habis. Okey, di kepala. Di kepala ni ada plaster tang ni tak ada. Jadi kita ambil sembahyang ni tak perlu basuh semua kepala, betul tak? Memadai dengan sebahagian kepala. Jadi selesai dari kepala ni. Ambil ayak, sapu tang ni. Tang ni tak boleh. Di kaki. Di kaki ni di belah kaki kanan ada semen contohnya. Ujung kaki boleh kena ayak. Bahagian boleh kena ayak tu bagi kena ayak. Ambil sembahyang. Kaki kering ambil sembahyang semua. Bermakna 4 anggota. Semua kita ambil ayak sembahyang tak sempurna. Jadi hak tak sempurna tu kita nak kena tayamum. Hak tak sempurna tu kita nak kena tayamum. Kena cara tayamum. Kalau ada benda-benda balut yang dipanggil jabirah tu, sebelum tayamum kita selesaikan wuduk dulu.
Oleh kerana wuduk tak sempurna, mana-mana balutan tadi kita kena basahkan dengan air. Dan pekal menyapu air di atas jabirah. Jadi hak mula-mula kita nak sapu di muka lah. Kita celup tangan dalam air ataupun tangan tu tahan di bawah kepala pet, buka, pergi basah. Basah tu bukan air pergi menakung dulu. Lagi melompat lah. Sekadar basah tangan sahaja. Kemudian saya sapu lah. Tangan basah sapu di atas mulut tadi ni. Selesai. Dan saya celup sekali ni. Celup belakang. Saya sapu di sini pula. Kita menyapu air atas jabirah. Hak di kepala atas jabirah tak payah sapu. Pasal apa? Anggota kepala ni tak wajib dibasahi keseluruhannya. Oleh kerana sebahagian boleh kena air, maka tak payahlah sapu atas ni. Di kaki kita sapu atas jabirah tu. Kemudian selesai menyapu tu, lap tengah kering, kita tayamum. Tayamum sebanyak 3 kali. Tayamum sekali, tayamum muka tak kena berak kan. Sekali. Hak kali pertama tu untuk muka yang tak boleh kena air. Selesai tu, tayamum sekali lagi pula untuk bahagian tangan yang tak boleh kena air. Kali ketiga, tayamum sekali lagi untuk bahagian kaki yang tak boleh kena air. Bahagian kepala nak kena tayamum tak? Tak payah. Pasal apa? Pasal sebahagian kepala boleh kena air. Kecuali jika kepala kita ni semua ada balut. Jadi sing lebih balut, maka kita kena tayamum sebanyak 4 kali. Itu cara tak? Understand? Understand? Yes. Lumayan. 19. Jika keseluruhan anggota wuduk yang 4 mengalami kecederaan dan tidak ada satu tempat pun yang boleh terkena air, berapa kalikah seseorang yang cedera itu perlu bertayamum? Jawab dia dalam keadaan ini maknanya baginya bertayamum sekali saja. Kalau semua anggota wuduk telah kena air, tayamum sekali ya. Sebab kita tak boleh ambil sembahyang. Tadi kita tayamum banyak kali pasal kita boleh ambil sembahyang tapi tak sempurna. Lepas tu kita kena tayamum untuk menampung bahagian yang tak boleh kena air. Oleh kerana anggota wuduk yang 4 ni semua tak boleh kena air, tayamum 1 kali saja. Itu kaedah dah lah. 20. Dalam keadaan ketiadaan air untuk berwuduk atau mandi, bilakah waktu yang sesuai untuk bertayamum? Jawab dia, waktu yang paling afdal bertayamum dalam keadaan ketiadaan air bergantung kepada salah satu daripada keadaan-keadaan berikut. 1. Sekiranya yakin kewujudan air, maka afdal melewatkan tayamum hingga akhir waktu saat. Yakin ni maksud dia ada signal. Dia ada signal kata air akan ada. Dah signal. Tapi masa kita yakin tu air tak ada lagi lah. Kita yakin air akan ada di hujung waktu, maka tak payah tayamum di awal tu sembahyang. Tayamum di hujung. Orang tanya dah yakin tayamum apa ambil sembahyang lah. Yakin ni mana di hujung tu akan ada air, tapi mai pakai hujung air tak ada juga. Itu maksud dia. Maka kita pun bertayamum. Okey, contoh dia. Kita dah faham. Yakin tak ada air. Habis kan, muat kawasan dia tak? Tiba-tiba di awal waktu nampaklah pokok hujan. Kita nak main kan, nampaklah pokok hujan. Pokok hujan ni dia lebat. Pokok hujan tu dia lebat tak? Daunnya tidak lebat, tetapi airnya lebat. Dah pokok hujan. Pokok hujan kalau apa? Pokok hujan kalau apa? Kelabu. Kelabu tak tahuan. Pokok hujan kalau biru. Pokok hujan tu istilah orang kampung ya. Nah, pokok hujan tu tanda hujan nak turun. Pokok hujan kalau hitam. Kalau hitam. Tanda kata nak hujan. Tapi di awal tu contoh tu Zuhur lah. Lepas tu disusuli dengan bunyi pembesak suara di langit. Apa dia pembesak suara di langit? Aku tahu lah. Bro, bunyi go. Bunyi go. Ada dua dah petanda, pokok hujan dan bunyi go. Jadi kita pun memang ayat tak ada. Yakin akan ada ayat tu, yakin hujan nak turun. Jadi pada ketika itu tak payahlah tayamum di awal.
Tunggu hujan turun. Tunggu hujan turun baru tayamum. Betul tak? Tunggu hujan turun baru tayamum. Betul tak? Tak betul. Maksudnya dia yakin ayat akan ada, hujan akan turun. Dia tunggulah asal 4.30. Dia nampak pokok hujan pukul 1. Tunggu sampai pukul 3, hujan tak turun juga. Tu salah lagi. Sebab dia afdal bertayamum di hujung waktu sampai pukul 4, hujan tak turun. Pokok hujan telah tumbang. Pokok hujan telah tumbang. Pembesak suara telah tidak berbunyi lagi. Buruh tak ada. Langit kembali cerah. Maka oleh kerana itu dalam pukul 4 tu tayamum dan meneruskan sembahyang. Itu maksudnya. Satu lagi contoh. Ayat tak ada. Pokok hujan apa tak ada lah. Dengar kata lori sadar nak hantar ayat. Itu yakin akan ada ayat. Lori sadar akan hantar ayat di Taman Seriwan. Lepas tu confirm lah. Gue berapa nak hantar. Ni kita nak melhong ni. Gue berapa nak hantar. Dia kata pukul 4. Driver lori sadar kata pukul 4. Tak boleh hantar awal je. Kami nak hantar banyak lagi taman ni. Ikut apa jadual diatur oleh majikan. Pukul 4 sampai di surau Taqwa. Ayat sampai pukul 4. Jadi oleh kerana dia dimaklumkan bahawa lori sadar akan hantar ayat pukul 4, bermakna pemakluman itu yakin. Yakin ayat akan ada di hujung waktu. Jadi janganlah tayamum. Ya tu. Tayamum boleh tapi tak afdal. Maka tayamumlah di hujung waktu sampai pukul 4. Sampai pukul 4 lori sadar tak sampai. Tanyalah telefon. Duduk mana ni? Tanya driver lori. Dia kata duduk di loji. Bukan duduk loji. Duduk di apa nama? Dia abang lah teman-teman lah. Dekat dah awak tak sampai. Tayar pecah. Tayar lori tu pecah. Itu bila ada boleh tengah tunggu apa nama kedai tayar main tukar tayar. Gue boleh main. Apa kata main lagi 4.30. Entah tukar tayar tu main 4.30. Kalau dia main 4.30 tengah tukar, dia akan sampai sini pukul 5.30. Jadi apa nama lohok akan habis. Jadi pada ketika itu dia kena yakin lori sadar main, tiba-tiba main hujung tu tak main juga. Ayat lori tak main. Barulah kita bertayamum. Itu maksudnya. Ya, itu waktu yang afdal tayamum. Kalau kita yakin ayat akan ada di hujung tu, tiba-tiba tak ada, kita tayamum. Yang kedua, sekiranya tidak harapan kewujudan air hingga hujung waktu solat, maka afdal bertayamum pada awal waktu solat. Tak ada harapan. Memang banyak hari dah ayat tak ada. Yakin tak ada lah. Guru tak ada. Hujan tak tumbuh. Lepas itu apa nama? Lori sadar tak ada ayat apa? Yakin tak? Maka afdal kita tayamum di awal waktu. Di awal waktu. Okey. Apa beza? Apa beza? Kita tayamum hanya satu di hujung waktu, dan yang kedua kita tayamum di awal waktu. Apa beza? Beza dia yang apa nama pertama tadi ni, afdal kita tayamum di hujung waktu sebab kita nak berwudu. Kita nak berwudu untuk sembahyang. Karena kalau kita yakin ayat akan ada di hujung waktu, kalau kita tayamum dan sembahyang kita tu terbatal apabila ada ayat di hujung waktu. Kita wajib sembahyang dan ulang balik sembahyang kita. Sebab tu untuk mengelak daripada ulang balik itu, maka kita tayamum di hujung waktu kerana kita yakin ayat ada. Tapi di hujung waktu ayat tak ada juga, kita tayamum. Betul. Yang kedua, siapa kita tayamum di ayat waktu? Kerana kita yakin ayat tak ada, kita tayamum di ayat waktu untuk membolehkan kita solat di awal waktu, kerana solat di awal waktu lebih afdal daripada solat di hujung waktu. Itu jawapannya. Okey, baik. 21.
Bolehkah melakukan banyak kali solat dengan sekali tayamum? Bolehkah melakukan banyak sekali solat dengan sekali tayamum? Jawabnya, jika solat fardu, maka ia sah dilakukan dengan satu tayamum sahaja. Ini bermakna jika seseorang bertayamum untuk solat fardu maghrib dan melakukan isyak dengan tayamum yang sama, maka solat maghrib yang dilakukan adalah sah dan solat isyak pula tidak sah. Ingat tu, set dalam minda kita, tayamum untuk solat fardu ni sekali saja. Dia berbeza dengan wudu. Wudu ni kalau kita tak pakai wudu dan main kuliah maghrib di surau taqwa, yang maghrib dengan ustaz mengajar, masuk isyak, wudu tak batal, boleh terus sembahyang maghrib dengan wudu maghrib tu. Tapi tayamum walaupun tak batal, kalau yang membatalkan tayamum adalah sama dengan perkara yang membatalkan wudu. Tayamum kita walaupun tak batal, tapi untuk melakukan solat yang berikutnya tidak sah solat dengan tayamum yang tak batal tu, sebab dia wajib bertayamum sekali lagi untuk solat fardu tu. Merah. Ni cerita tak ada dalam buku ni, terkena abang. Tak payah tanya lah siapa tu. Kalau orang melakukan solat qada, banyak waktu solat tu, solat qada. Usalli fardhu subhi raka'atin qada'an. Usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin qada'an. Usalli fardhu asri 4 raka'atin qada'an. Usalli fardhu maghribi 3 raka'atin qada'an. Usalli fardhu isya'i 4 raka'atin qada'an. Semua qada' 5 waktu tu. Walaupun qada', oleh kerana setiap tu adalah fardu, maka tayamum 5 kali. 5 kali. Dia kata Allah Ustaz, qada' lah takkan kira dulu. Dia kan kira syarat dia. Nah. Jadi kalau orang tegar nak buat gitu, tegar tayamum banyak kali, tunggu lega ambil sembahyang. Ya. Sebaliknya, jika dia bertayamum untuk melakukan solat sunat, maka dia boleh melakukan solat sunat sebanyak mana yang dia mahu dengan satu tayamum sahaja. Kalau orang nak sembahyang sunat, tayamum sekali boleh sembahyang sunat. Banyak mana dia lah. Contoh dia orang sembahyang sunat tarawih. Tarawih kan 20 rakaat. Solat sunat tarawih rakaat ini satu tayamum. Itu yang rakaat kedua jadi 4. Solat sunat tarawih dengan tayamum yang pertama tadi, walaupun banyak jenis solat. Dan lepas tu habis sembahyang tarawih, dia sembahyang witir pula, sunat juga. Yang taubat, sembahyang apa-apa lah. Kalau dia siang-siang ni dia masuk dalam masjid, usolli sunat tahiyatul masjid, sunat. Usolli sunat duha, sunat. Usolli sunat tasbih, sunat. Usolli sunat taubah, sunat. Jadi sembahyang sunat ni dengan satu tayamum boleh. Yang benar betul tak? Baik. Begitu juga jika dia bertayamum untuk melakukan solat fardu, maka dia boleh melakukan solat fardu, satu solat fardu solat dan solat sunat dengan satu tayamum saja. Kalau orang nak tayamum untuk solat fardu, lepas tu dia nak sembahyang sunat, sila. Sama ada solat sunat tu sebelum dia melakukan solat fardu ataupun selepas dia melakukan solat fardu. Kalau sebelum dia melakukan solat fardu, contoh masuk maghrib, dia tayamum nak sembahyang maghrib. Masuk dalam masjid, tahiyatul masjid dulu. Lepas tu sunat qabliyah dulu. Lepas tu sembahyang maghrib. Sebab dia tayamum untuk solat fardu. Ataupun dia terus solat fardu, lepas tu dia sembahyang sunat. Contoh macam orang sembahyang tarawih lah. Dia tayamum sembahyang isyak, untuk sembahyang isyak. Lepas tu dah sembahyang tarawih, dia sambung sembahyang tarawih dan witir tu dengan tayamum solat fardu itu. Jadi orang tayamum ni untuk solat tu dia dibagikan kepada 3 lah misalnya. Yang pertama, kalau dia untuk melakukan solat fardu sahaja, setiap kali fardu solat kena tayamum. Kalau untuk melakukan solat sunat sahaja,
boleh bayar sunat seberapa banyak dengan satu tayamum, selagi tayamum itu tak batal. Dan yang keduanya iaitu gabungan di antara solat fardu dan solat sunat. Siapa yang bertayamum untuk solat fardu, dia boleh dengan tayamum itu melakukan solat-solat sunat seberapa banyak yang dia mahu. Habis. Soalan nombor 22. Ada lagi sejam? Ada lagi sejam? Oi, ini main ni tak ada sejam. Ya. Saya betul lah hari pukul 7.45, 2.40 tu lah. Di rumah saya. Saya tak ada lah sekarang, saya ada kampung. Saya benar layak dulu benar. Tapi dulu ke benar. Selepas bertayamum, Saleh mendirikan solat zuhur. Selepas solat zuhur, dia melaksanakan solat jenazah. Adakah sah solat jenazah yang dilakukannya dengan hanya satu tayamum? Jawab dah, ya, sah solat jenazah dengan tayamum solat zuhur. Ini kerana solat jenazah hanya fardu kifayah, di mana kedudukannya setelah solat sunat dari segi keharusan meninggalkannya. Solat jenazah dia bukan sunat lah, dia fardu. Tapi fardu kifayah. Fardu kifayah ni maksud dia, kalau ada orang sembahyang, orang lain tak payah. Kalau ada orang sembahyang, orang lain tak payah. Jadi dalam kes solat jenazah ni dari segi keharusan meninggalkannya disamakan dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni boleh tak sembahyang, boleh tak sembahyang. Kalau sembahyang tak apa, tak sembahyang tak apa lah. Sembahyang jenazah pun serupa. Kalau ada orang sembahyang, tak sembahyang apa. Baik. Jadi walaupun solat jenazah itu fardu, tetapi oleh kerana dia fardu kifayah, Saleh tadi ni dia tayamum untuk sembahyang zuhur, lepas tu jenazah mai, dia sembahyang jenazah dengan tayamum zuhur tu. Sembahyang jenazahnya adalah sah. Kenapa? Kerana dikiaskan sembahyang jenazah itu dari segi keharusan meninggalkannya dengan sembahyang sunat. Dia bertayamum dengan tayamum solat zuhur sahaja. Okey. Ni awak ni. Baik. Tetapi dengar. Oh, lari awak. Tu nak cakap apa? Tetapi dia dengar dia apa? Dia tadi ni dia sembahyang jenazah tu dengan tayamum tu. Bila dia sembahyang jenazah dengan orang yang berwudu, bila dia sembahyang jenazah dengan orang yang berwudu, jemaah lain semua berwudu, dia seorang yang tayamum dengan solat zuhur tadi. Tapi ni, kalau semua sembahyang jenazah tu bertayamum, semua sembahyang jenazah tadi bertayamum, sembahyang zuhur tu bertayamum, sembahyang zuhur, semua sembahyang zuhur tu bertayamum. Lepas tu jenazah mai, maka mereka kena bertayamum sekali lagi. Itu beza dah. Sebab sembahyang zuhur tadi semua bertayamum. Tapi oleh kerana Saleh tadi ni dia sembahyang jenazah tu dengan tayamum solat zuhur, pasal jemaah sembahyang zuhur tadi berwudu, bukan macam dia. Baik. 23. Hanif bertayamum untuk melakukan solat sunat. Selepas melakukan solat sunat, dia terus pula melakukan solat fardu. Adakah sah solat fardu yang dilakukannya? Ya. Hanif bertayamum untuk melakukan solat sunat. Selepas melakukan solat sunat, dia terus pula melakukan solat fardu. Adakah sah solat fardu yang dilakukannya? Jawabnya, solat fardu yang dilakukannya tidak sah. Kerana tayamum yang dilakukan untuk solat sunat hanya sah untuk solat sunat saja. Berbeza dengan tayamum untuk solat fardu, boleh dilakukan solat sunat dengan tayamum yang sama. Kalau kita tayamum, saya aku tayamum
untuk melakukan solat tahiyatul masjid. Sunat ke fardu? Sunat. Lepas tu kita tak sembahyang zuhur. Boleh tak sembahyang zuhur dengan tayamum tu? Tak boleh. Tak sah sembahyang zuhur tu. Sembahyang sunat tu sah lah. Sebab apa? Kita tayamum untuk solat sunat. Berbeza dengan kita tayamum untuk solat fardu. Saja aku tayamum untuk menguruskan fardu solat. Lepas tu kita sembahyang sunat. Boleh. Ada kaedah dia. Yang besar kita, macam kita angkat dah besar. Angkat dah besar, kita tidak perlu lagi mengangkat dah kecil. Sebab besar tu mengangkat kecil. Tapi kalau kita angkat dah kecil, tapi kita dah besar, ni sembahyang lah. Tak boleh. Hak kecil tak boleh mengangkat besar. Hak besar boleh mengangkat hak kecil. Untuk peringatan ulang, contoh macam ulang lah. Ulang sawah. Walaupun dia tak bisa, tapi dia boleh makan ulang seluruh-seluruh. Pasal apa? Pasal dia besar. Ulang sawah boleh makan ulang seluruh-seluruh. Pasal dia besar. Ulang seluruh-seluruh boleh makan tak ulang sawah? Boleh tak? Pasal apa tak boleh makan? Pasal apa? Bukan pasal dia kecil. Pasal ulang sawah makan dia tak? Tak boleh makan. Orang nak abang nak ulang sawah makan. Betul. Saja nak tengok orang tamat riwah. Ulang sawah, dia makan ulang tengok. Dia tak. Ulang tengok, dia makan. Tak makan, dia nanti tengok besar. Tapi beza dengan lawan, dia ni orang besar boleh mengalahkan orang kecil. Tapi orang kecil boleh mengalahkan orang besar. Dia ribah dah. Apa orang kecil? Orang kecil tak payah ribah. Tembak, mampu terus. Ni orang tu. Habis. Yang ke-24. Amran bernazar untuk menunaikan solat tahiyatul masjid. Setelah bertayamum, dia terus menunaikan solat tahiyatul masjid. Usai memberi salam, dia terus menunaikan solat fardu jemaah, solat fardu berjemaah dengan sekalian makmum. Adakah dia boleh solat tahiyatul masjid dan solat fardu berjemaah dengan sekali tayamum? Sekali tayamum saja. Jawab dia, solat sunat apabila dinazarkan adalah wajib. Solat yang dinazarkan dihukum sama dengan solat fardu. Maka amran wajib bertayamum sebanyak 2 kali. Kali pertama untuk solat sunat yang dinazarkan dan kali kedua untuk solat fardu. Dalam kes ini, solat fardu berjemaah yang dilakukan oleh amran adalah tidak sah kerana tidak bertayamum sekali lagi selepas melakukan solat nazar. Ya. Dia menazar nak melakukan solat di masjid. Lepas tu dia memang fardu. Memang zuhur kata lah. Okay. Nazar ni maksud apa nazar? Nazar ni maksud berjanji dengan Allah Ta'ala untuk melakukan amalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan amalan itu maksud amalan yang sunat. Nazar tu amalan yang sunat. Kalau kita berjanji dengan Allah nak buat amalan yang sunat, maka amalan sunat tu jadi wajib dengan sebab nazar tu. Lain macam tak lah macam baru ni. Kalau ada pemerintah, kalau JDT kalau dia nak belanjang daripada mana dia nak telanjang daripada Kuala Lumpur balik Johor. Kalau JDT kalau dia nak telanjang daripada Kuala Lumpur, daripada sini untuk Jalil tu dia balik ke Johor, agak dia telanjang ni. Dia telanjang lah, tekan dia tak berak. Orang tanya lah, itu dia panggil nazar kalau, itu dia panggil orang nazar kalau, itu dia panggil nazar bodoh. Jawabnya tak wajib telanjang, sebab dia menazar buat maksiat. Dia menazar buat maksiat, nak telanjang gila. Tiba-tiba ada orang dia tanya, menteri pun kena tanya. Dia tengok menteri besar, menteri agama tak derih. Orang tanya kira nazar tu, dia kata tak wajib tunai lah. Tapi dia jawab terang mufti lah. Dia kata tanya soalan lain lah. Kalau tanya saya sedap jawab sedap. Jadi nazar tu tak boleh. Nazar tu bodoh.
Berapa kali dah saya ajak macam nazak nak cukup kepala, kedah menang tak payah lah nazak. Apa tu? Lepas tu nak buat kepala jadi terojan. Apa dia? Okay. Nazak ni kita janji dengan Allah Ta'ala nak buat benda-benda yang hukumnya sunat. Asal yang sunat, bila kita bernazak, maka dia jadi wajib. Jadi sunat ni banyak lah. Nazak nak puasa, nak bayar masjid, nak pergi buat umrah. Itu nak sembelih kambing. Sembelih kambing tu konsep dia kenduri lah. Sembelih kambing kan? Okay. Orang Melayu ni, orang Melayu duduk di Jalan Paiman, Muluhim, lepas tu Taman Seri Uang, Sungai Pasiak, Taman Keladi. Orang Melayu ni antara puasa dengan buat kenduri, banyakkan dia nazak mana? Puasa tu sunat, buat kenduri pun sunat. Kalau dia dapat apa-apa lah antara puasa dan buat kenduri, banyakkan dia nazak mana? Ha? Buat kenduri ke apa? Kenduri no, dia ada dua. Orang perempuan dia menazak puasa. Orang lelaki dia menazak kenduri. Tahu tak apa? Tak tahu. Orang perempuan dia rajin puasa. Sebab apa dia nazak puasa? Orang lelaki menyegar puasa. Lepas tu dia nazak buat kenduri. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Orang lelaki dia nazak buat kenduri. Dia penyegar puasa dan dia tak kira duit. Dia tak kira senang. Orang perempuan pula dia menazak puasa pasal dia rajin puasa. Lepas tu dia tekut. Lepas tu dia murah. Dia kira okey lah tu. Okey lah. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Anak nazak puasa boleh apa? Buat kenduri pun tak. Tapi kalau dia kemai, dia menazak dua-dua. Kalau anak aku lega penyakit ni, aku nak puasa 3 hari. Lepas tu nak sembelih kambing 2 kali lagi kemai. Sembelih kambing. Tidak. Kalau bini aku bagi aku menikah seorang lagi, aku nak buat dia pergi buat umrah. Nak bawa dia pergi buat umrah. Tak tahu bini dia bagi tu. Nak kena buat bini buat umrah. Umrah tu nak kena. Itu orang tanya bini lah, apa yang bagi lelaki yang nikah tu? Saya teringin nama nak pergi buat umrah. Tu tak ada orang. Balik buat umrah kelih. Jadi yang tadi soalan nombor 24 tu, oleh kerana dia bernazar nak melakukan solat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid tu hukumnya sunat, tapi oleh kerana ada nazar, maka tahiyatul masjid tu jadi wajib. Jadi wajib. Bila dah jadi wajib, solat tahiyatul masjid yang dinazarkan itu, dia tayamum. Pasal dia terlebih sembahyang. Dia sembahyang tahiyatul masjid. Bila dia nak sembahyang zuhur pula atau fardu apa tak kira lah, dia wajib bertayamum sekali lagi. Kalau dia melakukan solat fardu dengan tayamum hak solat tahiyatul masjid tadi ni, maka solat tahiyatul masjid adalah sah, solat fardu tu tak sah. Sebab dua benda yang fardu tak boleh dengan satu tayamum. Dia kena dua. Habis. Soalan nombor 25. Sesudah bertayamum, hamidah mendapati air, apakah yang patut dilakukannya? Tayamum air dah. Ada 3 jawapan bagi soalan ini. 1. Sekiranya dia mendapati air yang mencukupi untuk berwuduk semasa sedang bertayamum atau selepas bertayamum dan sebelum bertakbiratul ihram untuk solat, maka batallah tayamumnya. Pada ketika itu dia wajib berwuduk untuk melakukan solat. Yang pertama ni, duduk tengah tayamum ni, tepuk muka, tak ada nak tepuk tangan. Lepas tu air keluar. Air keluar di pelapis, hujan turun, maka tak perlu diteruskan tayamum. Tayamum tu batal. Maka kena ambil sembahyang untuk sembahyang. Yang kedua, tayamum habis dah. Tayamum habis dah, 4 jedah nak takbir ihram. Usolli lah. Fardu zuhri, hujan turun ataupun air baik keluar, maka tayamum itu batal, wajib ambil sembahyang untuk sembahyang. Okeylah.
Jadi dia faham pertama ni mendapati air ketika sedang bertayamum atau selepas tayamum tetapi belum sembahyang. Okey, yang kedua. Lori ke Nabi. Lori ya. Bunyi ke Nabi. Yang kedua, sekiranya dia mendapati air selepas menyempurnakan solat, maka hamidah berada pada salah satu daripada 4 keadaan itu. Kalau dia tayamum selesai, sembahyang pun selesai lah. Sampai sembahyang air ada. Maka dia berhadapan dengan 4 situasi. Yang pertama, jika dia sedang bermukim. Bermukim ni maksud apa dah? Bermukim maksud dia berada di tempat dia dan walaupun dia bergerak, pergerakan dia tidak melebihi 2 marhalah. Maka dia pergi bermukim lah. Macam orang ni, macam kita apa Al-Baiman? Penggalan Al-Baiman. Dia wajib sembahyang di Penggalan Al-Baiman, tapi dia pergi sembahyang di Taman Keladi. Dia masih bermukim sebab gerakannya masih belum hukum dia mungkin, tapi dia bermukim di Penggalan Al-Baiman. Sana tu hukum sembahyang dia tak boleh jadi musafir sebab gerakannya belum melebihi 2 marhalah. Jika dia sedang bermukim, maka batal tayamumnya dan wajib berwuduk untuk mengulangi solat. Ini kerana ketiadaan air semasa bermukim hanyalah kebetulan yang dianggap jarang berlaku dan tidak berterusan. No? Pasal apa jarang berlaku tidak berterusan ni? Pasal kawasan kediaman kita tahu selalu lah. Berbeza dengan musafir, kita tak tahu kawasan ada air ke tak ada, kita tak tahu. Kawasan kita memang tak tahu. Okey, jadi kalau orang tu midah tak kira siapa lah, lepas dia sembahyang air. Lepas dia sembahyang air ada. Lepas tu air ada tu waktu sembahyang masih ada. Dia sembahyang zuhur tadi dengan tayamum. Dia sembahyang zuhur dengan tayamum. Setelah sembahyang sama ada selepas pergi salam ke ada tengah makan nasi ke atau sembahyang mengeluh saat tengah masuk azan kan, yang penting lepas sembahyang belum masuk waktu azan, tiba-tiba air ada, maka sembahyang dia tadi dengan tayamum tu batal. Dia wajib ambil sembahyang, kena sembahyang lain. Dia wajib ambil sembahyang, kena sembahyang lain. Kalau dia berada besar, tambah lagi lah, dia wajib mandi untuk sembahyang lain. Okey, dua. Jika dia sedang bermusafir atau dalam perjalanan jauh. Musafir perjalanan jauh tu makna same meaning lah. Okay. Maka tidak batal tayamumnya. Dia tidak wajib berwuduk dan mengulangi solatnya. Ini kerana ketiadaan air semasa musafir adalah kebetulan bersifat umum. Sebab umum ni kita tak tahu ada tak ada tu masuk umum. Jadi kalau kita musafir, kita contoh mudah tadi lah, nak pergi Kuala Lumpur. Nak pergi Kuala Lumpur, Sungai Teri Kuala Lumpur ada 2 marhalah. Pasal apa tak ada? Ada. Kita nak pergi Kuala Lumpur, naiklah kereta. Naik kereta sebelum zuhur ni kurang pukul 12.30 tu lah. Naiklah kereta, masuklah apa nama Plaza Tol Sungai Teri Selatan. Naiklah sampai di Semangui RNR tu montilah, makan-makan. Okay. Kalau daripada Sungai Tani pergi Semangui ada 2 marhalah. Tak ada kan? Tak ada lagi. Apalah. Tapi kita dah boleh buat benda-benda solat sunat apa tu, lepas kita dah musafir lah. Dah keluar-keluar. Baik. Sampai di Semangui tu makan-makan, lepas tu masuklah waktu zuhur. Nak ambil sembahyang, tak ada. Tak ada ayak. Tak ada ayak ni maksudnya ayak di surau RNR pun tak ada, keliling-keliling pun tak ada. Ayak nak beli pun tak ada. Kalau ada ayak hotel boleh beli. Orang tu tadi makan ayak apa? Pasal dia makan ni, dia tadi makan Coca-Cola. Ayak Coca-Cola boleh ambil sebenarnya lah. Ha? Tak boleh ha? RNR tu dia tak jual lah. Ayak pancur semua tak ada. Pasal ayak tak ada. Dia jual ayak jenis tu. Ayak tebu, Coca-Cola, jenis ayak yang betul ya. Okey. Maka dia pun tayamum.
Tayamum, masa dia musafir, dia tayamum, dia semayang. Pas semayang, dia orang tanya lagi. Sebelum tuan-tuan tanya, saya jawab sekejap. Kalau dia nak semayang jamaah, dia kena tayamum 2 kali. Pasal apa? Pasal bertemu 2 waktu solat. Bertemu 2 waktu solat. Kalau dia nak jamaah, Zuhur dengan asar, tayamum Zuhur, itu tayamum asar. Dia tak boleh tayamum sekali. Pasal 2 waktu solat. Baik. Dia semayang dengan tayamum tu lah. Habis semayang, jatuh dengan paip bunyi ayam. Jadi dia buka paip tak tutup. Paip memang tu dengar paip keluar ayam. Maka oleh kerana dia musafir, dia tak wajib ambil semayang untuk ulang semayang. Tak wajib. Dia belah habis tu, dia seorang yang musafir. Beza lah dengan orang bermukim. Beza tak? Beza nyata ke beza tak nyata? Beza yang nyata. Okey. Yang ketiga, jam menunjukkan pukul 10 pagi. Saya nak tahu lah, ikut tak tengok jam lah. Pada hari ini ada kenduri. Abang ya? Tentu ada noyak. Tak ada. Tu silap orang kali-kali buat pedah boleh datang kenduri. Dia boleh buat. Baik. Betul lah. Jika dia tidak bermusafir, jika dia bermusafir bertujuan maksiat, maka batal tayamumnya dan dia wajib berwudu dan mengulangi solat. Ini kerana tayamum adalah rukhsah yang diberikan kepada orang yang bertujuan baik, bukan bertujuan maksiat. Benar? Jawab lah. Obok boleh tayamum tak? Kita mesti obok tu menjadi obok boleh tayamum tak? Boleh tak? Pasal apa boleh? Dia daun. Pasal dia bukan debu tanah. Tapi dia semua tanah. Okey, baik. Kita boleh tiga. Orang tu kalau dia tayamum, lepas dia tayamum, dia semayang. Lepas dia semayang, ayam ada. Ni dia musafir ni. Ayam ada. Dia nak meneruskan perjalanan ke Kuala Lumpur. Tapi perjalanannya bertujuan maksiat. Maka jawab dia tak boleh meneruskan perjalanan. Dia kena ayam ada, dia kena ambil semayang lain. Nanti perjalanannya adalah maksiat. Kalau kita tengok bola maksiat. Tengok bola maksiat lah. Maksiat lah. Saya tak boleh kata maksiat. Kalau kita tengok bola, saya nak panggil dia. Kita akan pergi tengok orang, kita tengok bola. Bila goalkeeper tenang bola, kita tengok dia lagi kan, kita tengok bola. Kita tengok bola. Bila dia striker tu sepak bola masuk gol. Pasal kita nak tepuk tangan, nak gol. Kita tengok bola kan tengok dia? Tengok bola. Jadi saya tak boleh kata maksiat. Padahal saya, faham saya lah. Kalau kita tengok bola boleh jamaah sembahyang. Boleh jamaah sembahyang. Dia bukan nak pergi tengok betih apa pemain bola tu. Dia tengok bola. Katalah dia pergi nak tengok bola. Orang penuh dalam stadium. Tentu penganjur adalah penonton perlawanan dibatalkan kerana bola tiada. Bola tak ada. Orang curi. Tekan maksiat apa? Dia nak tengok bola. Walaupun bola tu mendedahkan orang. Bola tak pakai baju kan? Bola. Jadi ada seorang ustaz dia terkeras, saya tak ada keras macam tu. Pada saya lah tengok bola tu, nak kata maksiat tu tak berani nak kata. Boleh lah nak jemaah sembahyang. Tapi kalau dia pergi tengok orang berenang, pandai dia lari no. Pergi tengok berenang. Pergi berenang, pergi tengok berenang. Tak ni dia tayamum, pasal tak ada. Lepas daripada tayamum sembahyang yang ada. Dia nak kena ulang ni, kena ulang dia tengok berenang.
Sebab bila kita tengok, beza lah tengok bola dengan tengok renang. Kalau kita tengok bola, walaupun orang yang sepak bola, tapi kita tengok bola. Dia gelecek-gelecek tu kita tengok betul dah, kita tak nak rela apa. Macam beza lah. Beza dengan macam contoh kita lalu lelang, kita pergi kalau nak kira tengok orang-orang yang dalam. Kita tengok RNR. Amoi pakai tunjuk lutut. Dan kita nak tengok anak belakang. Cakap batal lah, tak boleh kena main alim. Beza dengan kita tengok orang berenang. Kalau kita tengok orang berenang, dia tak sama dengan tengok bola. Dia tak sama dengan kita tengok bola. Takkan kita tengok bola, tengok bola. Muhur. Betul tak? Jadi, kalau dia dulu kita kena ambil lain. Itu kalau orang jantan tengok, kalau orang perempuan tengok, tak apa. Kalau yang tengok tu orang perempuan, tak apa. Sama juga, sebab menengok orang dia. Itu dia. Saya tengok, saya dulu teman saya mula-mula, saya pandai berenang. Bila saya tak mau ni, takut dia kejar ni. Dulu dan dia berenang dalam sungai. Zaman dia blok-blok tu naik dia pokok tu naik atas. Kita loncat atas pokok tu macam papan anjal. Lepas tu boleh muti tu. Saya boleh buat tu ni. Tapi masa tu Menteri Sukan Negara tak dapat mengesan dia. Tidak, dia berenang negara. Macam ni. Jadi dia orang boleh. Orang boleh orang. Tak orang ni. Tak orang ni dia betul lalu mampu. Jadi itu yang ketiga lah. Yang keempat, jika dia bermusafir dan berniat hendak bermukim di tempat yang dituju, maka batal tayamumnya, dia wajib berwuduk dan mengislah. Hamidah sendiri, contoh ni, dia tayamum tu bukan tayamum di RNR. RNR tu kira terpakai tayamum dia tu. Contohnya ni. Katalah Hamidah tu nak pergi tengok anak dia beranak. Dia dapat cucu sulung ni. Dia pergi tengok anak dia beranak. Pergilah dengan suami lah, abang dia. Okay. Orang jumpa ada pada ni, Monjung tak pindah nak pergi mana ni. Nak pergi Seremban. Bawa tengok apa ni anak. Ni nak sulung dia lah. Tujuan tu baik ke jahat tu? Baik, tengok cucu. Maka dia pun tak apa. Dia macam biasa. Di perjalanan tak ada tayamum apa, tak ada sembahyang apa. Pasal perjalanan dia sampai rumah anak dia tu di Seremban tu, sampai tu kira tak lohong lagi kan. Betul awal. Sampai tak lohong. Tinggal makan. Kalau sampai lohong tak apa lah. Sampai kedua dia dah. Lohong dah. Dia sampai situ. Bidah ni cadang nak bermukim di situ. Cadang dia nak bermukim di situ. Okey, baik. Bila dia cadang nak bermukim di situ, mukim tu dia kena letak 4 hari. 4 hari, tak termasuk hari pergi dan hari balik. Kalau jemput semua dah lah. Dia sampai rumah anak dia. Sampai ayam tak ada. Bila sampai ayam tak ada, anak dia tak menantu dia ni kena cerai ayam dia. Boleh tak tayamum? Kata ayat tak apalah. Dia bertayamum sampai lepas tu dia tak niat lagi. Dia tak niat. Dia tayamum sebab dia masih hukum musafir. Dia tak niat anak dia tayamum duduk bari, tengok lu tak set hari. Tengok lu belum set hari. Jadi tak masuk hukum bermukim dulu. Sampai lepas ayat tak, dia pun tayamum lah dengan abang dua dah ni. Bayarlah dia bah. Bayar lohok. Habis bayar lohok. Anak dia mak duduk bari. Anak dia ada 2 hari ikut tu. Apa dia 2 hari ikut. Mak dia kata, bila lah 2 hari anak kita ni dah cucu mana duduk lah 10 hari. Duduk 2 hari lagi kita kalut tu aku. Kuliah taman dataran ilmu taqwa tu. Tuang api dah sekali. Ustaz tuang tak apa.
Buang ambil sekali. Tak apa lah. Jadi tadi dia masa dia sembahyang dia set duduk. Bila lepas sembahyang dia set duduk bari. Faham tak bang? Bila set tu, set lepas set tu, tentu ayam ada. Tentu ayam ada. Hak sembahyang tadi tak dipakai. Sebab dia nak bermukim. Itu Pak Rilan tak pakai. Tapi kalau dalam perjalanan dia singgah di rawang dia tayamum, ayat tu dah. Tayamum sembahyang apa semua, dia pergi rumah anak dia. Tayamum tu kira terpakai, walaupun sembahyang pakai tak perlu ulang balik. Sebab dia kawasan mukim dia bukan tang tu. Kawasan mukim di rumah anak dia. Understand? Okay, yes. Okay. Dan jawapan ketiga. Ini cerita lepas dia temu ayat dah ni. Jawapan ketiga, sekiranya dia mendapati air semasa sedang solat, ketika sedang musafir, maka tidak batal solatnya seperti yang telah dijelaskan. Walau bagaimanapun, memberhentikan solat untuk berwuduk dan mengulangi solat adalah lebih afdal. Saudara, duduk tengah sembahyang. Tadi mendapati ayat nombor 1 sebelum sembahyang. Yang kedua, selepas sembahyang. Yang ketiga ni sedang sembahyang, duduk tengah sembahyang. Dia musafir, sedang sembahyang. Tentu ayat ada. Yang al-anar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tayamum ni. Tentu hujan turun ataupun ayat keluar daripada kepala taik. Maka orang yang musafir tadi, hamilah, dia ada dua pilihan. Dia boleh berhenti sembahyang, dia boleh meneruskan sembahyang. Tetapi berhenti sembahyang, ambil sembahyang itu lebih afdal daripada meneruskan sembahyang. Tapi kalau dia tak berhenti sembahyang pun, dia boleh sembahyang dengan tayamum tu. Selesai, terus belah. Orang ni ayat ada, dia kata lepas sembahyang pun tak payah ulang, dia tengah sembahyang. Kalau tuan-tuan lah, kita musafir ni duduk tengah sembahyang, tentu ayat ada. Nak berhenti sembahyang ke ataupun nak terus sembahyang? Berhenti sembahyang mana pergi sembahyang? Terus sembahyang mana dengan tayamum tu? Kalau tuan-tuan ni buat duduk tengah sembahyang ni, kita musafir, nak berhenti sembahyang ke nak teruskan sembahyang? Terus lah. Nampak sangat penjagaan. Oh betul. Tapi saya tak segan. Apa kau nak sebab? Kalau saya tanya dah. Kalau saya nak berhentikan terus. Kalau saya pun saya terus memang. Pasal apa? Pasal nak habis dah. Nak bunyi innaka hamidun majid. Aduh. Hujan tahajat. Innaka hamidun. Tak tahu hujan turun. Nak bunyi majid lah. Saya terus bagi salam. Tapi kalau di awal sembahyang, eloklah kita berhenti. Walaupun teruskan tak apa. Allahu Akbar. Tak tahu hujan turun. Elok berhenti daripada teruskan sembahyang. Tapi kalau terus pun sembahyang sah. Itu contohlah. Nombor 3 ni. Dengan maksiat tadi. Kita mengaji kalau dengar ustaz mengajar kena tulis-tulis ya. Kalau dia duduk tengah sembahyang, sembahyang dengan tayamum tadi, dengan sembahyang dengan tayamum. Tiba-tiba ayat ada di tengah sembahyang. Tapi perjalanannya maksiat. Kena berhenti sembahyang. Untuk ambil sembahyang, dia khusus untuk orang perjalanan yang baik. Itu maksudnya. Dah faham? Nah. 26. Soalan nombor 26. Bagaimanakah cara berniat tayamum? Bagaimana cara niat tayamum? Niat tayamum bermula apabila memindahkan debu tanah ke muka. Dan taklah berkekalan niat itu sehingga disapu sebahagian daripada muka. Bila debu kena muka tu, terus niat. Saja aku tayamum untuk menguruskan solat. Nawai itu tayamum tu sebelum pindah debu, iaitu lapas. Lapas tu sebelum pindah debu. Bila debu kena muka, saja aku tayamum untuk menguruskan solat. Okay. Dan niat itu berkekalan
hendaklah berkelan sehingga disapu sebahagian daripada muka. Mana macam ni ya? Tempek tanah di tanah, saya aku tayamum untuk apa nama? Orang kata itu niat sunat tu. Batal. Kena tanya sikit. Masih kekal niat. Tak semena muka pun. Okey lah. Niat dah betul lalu. Okey. Hakikatnya tayamum itu bukan mengangkat hadas. Sama ada kecil atau besar. Dia dilakukan untuk membolehkan seseorang untuk menunaikan solat dan ibadat-ibadat tertentu kerana kemudurannya berwudu atau mandi. Itu tayamum. Bukan nak angkat hadas. Nak pergi boleh sembahyang atau melakukan ibadat-ibadat yang mensyaratkan wudu ataupun mandi. Jadi tayamum sebagai ganti kepada wudu ataupun mandi. Oleh itu, seseorang yang bertayamum dan berniat mengangkat hadas, maka tidak sah tayamumnya. Kalau siapa tempek debu tanah muka, nama itu raf'al hadasil asghar, tak sah. Nama itu raf'al hadasil akbar, tak sah. Dia kena nama itu tayamum istibahatus shalah. Ni niat untuk mengharuskan solat. Tapi kalau kita nak tawaf, kita niat untuk tawaf lah. Jadi niat solat lah. Kita nak tawaf tu, dia wajib berwuduk. Kalau dia tak boleh wuduk, kena tayamum. Nama itu tayamum istibahatus tawaf. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan tawaf. Untuk benda dah. Tapi kalau kita nak baca Quran, nak pegang Quran, itu nak buat macam mana? Dan pegang Quran hukumnya wajib berwuduk. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan pegang mushaf. Tapi orang tak niat lalu tu. Lebih baik niat ambil absak daripada pegang kecil. Nama tu tayamum istibahati fardhi shalah. Saja aku tayamum untuk mengharuskan fardu solat. Berbeza dengan tawaf. Tawaf ni oleh kerana dia wajib. Dia wajib. Walaupun tawaf tu tawaf sunat, tapi dia kena bersuci bukan dia jadi wajib. Okey? Tak balas kalau tawaf sunat tu mana dengan tawaf sunat tu kita niat tayamum untuk solat fardu boleh tawaf sunat. Tak. Kalau tawaf ifadah tawaf haji tu dia jadi wajib. Kalau siapa nak pergi buat tawaf dia sembahyang Isyak, tak kira tawaf pula, maka dia kena tayamum sekali lagi sebab tawaf tu wajib. Itu maksud dah. Habis. Jadi oleh kerana tayamum tu tak boleh niat angkat hadas, maka dia kena niat tayamum. Dia naklah berniat tayamum untuk mengharuskan solat. Lepas dan niat tayamum dia berikut. Maka solat tiga macam tu. Nama itu tayamum istibahatus solat. Itu niat pertama. Saja aku bertayamum bagi mengharuskan solat. Dua, nama itu tayamum istibahati fardhi solat. Saja aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat. Tiga, nama itu tayamum istibahati solatil masnunah. Saja aku tayamum bagi mengharuskan solat sunat. Tiga ni. Okey, dalam banyak tiga ni yang terbaik hanya buat dua. Tapi yang bersifat umum hanya buat satu. Okay. Jika kita melakukan hanya buat dua satu, dia besar. Dengan niat itu boleh melakukan solat sunat dan perkara-perkara yang sunat. Tapi kalau kita niat bawah tu untuk melakukan solat sunat sahaja, maka kita tak boleh melakukan solat fardu. Jadi biasanya tiga bawah tu jarang orang niat lah. Tapi kalau dia tak niat pun tak ada masalah. Oh, seseorang itu untuk beribadah. Habis. 27. Seseorang yang telah bertayamum kerana sakit, adakah dia wajib mengulangi solat apabila sembuh daripada penyakitnya? Okey. Solatnya adalah sah. Apabila dia sembuh daripada penyakit selepas menyempurnakan solat, sama ada waktu solat masih ada atau waktu solat telah berlalu, dia tidak wajib mengulangi solatnya. Ini kerana sakit adalah sebahagian daripada kemudaran sebab umum. Sama keadaannya seperti seorang musafir yang berada dalam air. Maka dia tidak wajib mengulangi solatnya setelah mendapati air, kerana kita dalam air sebab musafir adalah kemudaran sebab umum. Okey. Kita ni kalau bermukim kan musafir kan, kalau kita sakit, kita tak boleh kena ayak. Kita tak boleh kena ayak. Maka kita tayamum. Lepas daripada tayamum kita sembahyang. Lepas daripada sembahyang, waktu solat ada lagi, tiba-tiba kita boleh kena ayak, maka tak wajib kita ulang sembahyang dengan berwudu. Sebab apa? Sakit tu bersebab umum. Berbeza dengan kita bermukim.
Kita bermukim, kita tayamum pasal ayak tak ada. Bukan, tak boleh kena ayak. Pasal ayak tak ada. Pasal kita semayang dengan tayamum tu, ayak ada. Kita wajib ambil semayang, guna semayang. Pasal kita bermukim. Sakit, tak apa. Kalau sakit, tak apa. Sama ada kita bermukim atau bermusafir. Tapi sakit, cek dulu lah sakit apa. Sakit yang, misalnya sakit yang tak boleh kena ayak. Sakit yang tak boleh kena, tak boleh kena ayak. Habis. 28. Saya pergi dekat 29 lah, 30 minggu depan. Bulan depan. Seseorang yang bertayamum kerana kesejukan, adakah dia wajib mengulangi solat apabila tidak lagi kesejukan? Jawab dia, kesejukan yang dimasukkan ialah kesejukan melampau, di mana seseorang yang mengalaminya tidak mampu terkena air kerana dia boleh memudaratkannya. Seseorang yang bertayamum kerana kesejukan dan terus menaikkan solat, kemudian apabila kesejukan tidak lagi, dia wajib mengulangi solat sama ada dia bermukim atau musafir. Sejuk ni maksud dia sejuk yang melampau. Sejuk melampau di Taman Seriwang tak ada. Apa maksud sejuk melampau? Apa maksud sejuk melampau? Sejuk melampau ni mana kalau kena ayak mampu. Itu maksud sejuk melampau. Sejuk yang menggigil dan apa? Menggigil dan mengecutkan badan, mengkemutkan. Itu sejuk melampau tu. Sejuk yang melampau. Macam orang duk negeri eksimo tu boleh lah kan. Boleh sejuk yang melampau. Tetapi bukanlah sah-sah sejuk tu boleh tayamum terus. Tak. Dia ada syarat lagi. Ni tak ada dalam buku ni. Kalau tulis-tulis lah. Syarat dia kena ada usaha pemanasan. Pemanasan apa? Pemanasan global. Tahu mana? Usaha-usaha untuk memanaskan air. Kalau dia duduk di kota yang sejuk melampau, tapi ada alat untuk memanaskan air, dia tak boleh tayamum. Dia kena panaskan air. Bukan suruh ambil air panas tu, air panas cari mampu. Iaitu memanaskan tu menjadikan air tu suar. Jadi kalau dia duduk kota sejuk melampau, dia ada heater normal kan. Dia tekan air jadi panas. Dia tayamum dia tak sah. Kalau dia tak ada kemudahan elektrik ni, tapi dia ada gas, dia ada dapur, dia kena buat air ada dalam toyok, buat saya dapur petik gas tu, hangatkan air. Itu maksud dia. Kalau dia duduk kawasan tradisi sikit, ada kayu api. Ada kayu api, ada tungku dapur tu, ada gurui, cucuh apa-apa kayu tu menyala, jerang air tu. Walaupun duduk kawasan yang sejuk melampau. Tapi kalau ada apa nama kayu api, gurui tak ada. Gurui tak ada. Boleh tak panas ya? Boleh lah, dia ambil besi. Ambil besi tenis. Tapi ya Allah, orang tak nak buat ajar tu kan. Dia kena gurui. Gurui tu digesek pada kotak gurui tu, dia panggil apa tu? Yang tu belerang apa tu? Kita tonyoh ni kotak gurui panggil apa tu? Belerang kan? Ini saya tentang gurui. Gurui yang di Morocco, macam dia. Saya sampai saya tunjuk tak ada tu macam gurui tu. Masa saya balik punya kotak gurui tu, dia tak buh di kotak gurui, dia cari benda kesat. Siapa pakai seluar jin kan? Seluar jin bagi cekam betul tu ambil gurui tu. Ya tak? Saya buat lik dulu ni. Tak lama lah buat lik. Buat kotak gurui saja saya pakai luak ni saya tanya. Dia tu menyelak, orang buat ke mana? Benda tu ada kat saya, lepas tak ada. Gurui saya bawa pergi tang apa nama tu? Tu macam besi tu kan. Saya tanya, menyelak. Oh, menjamak pun gurui tu. Tiang elektrik tu kalau ada kesat, tanya, menyelak. Dia tak payah buh di kotak kuih yang ada belerang. Kalau di kotak dia ada lah, kita buh memang ada. Itu kotak menci. Habislah. Jadi kalau kita duduk di kawasan yang sejuk, duduk melampau, bolehlah kita tayamum. Soalannya kalau lepas tayamum tu, tentu waktu duduk ada lagi. Dan sejuk hilang. Jawab dah, kita kena ulang sembahyang.
Tak kena ulang sembahyang. Dia tak sama dengan orang sakit tadi. Tak kena ulang sembahyang dengan mengambil wudu. Tapi kalau waktu habis tak payahlah, dia nak tolak. Entah waktu masih ada. Okey, yang terakhir. Apakah ciri-ciri tanah yang boleh digunakan untuk bertayamum? Okey, satu, tanah berdebu. Tanah debu ni dia ada dua. Yang pertama debu halus tu, yang kedua debu kasar. Tak mana pertama. Tapi debu halus syok muka kita gebu. Kalau debu kasar muka kita bodoh. Bila berdebu bergerutu. Pilihlah mana salah satu. Yang kedua, tanah bersih dan tidak campur najis. Saya cerita lah itu. Biasanya kalau tanah yang kita buat dalam bekas rumah tu tak campur najis lah. Kita fokus pada tepi-tepi jalan. Tu nampak tepi-tepi jalan kan? Tu dia tanah ladang tu. Kena ada setengah tu apa orang buat jalan, tanah batu kawi tu. Tak payah lebih ambil, kita tepuk tu. Pastikan tak ada lembu berak. Tak ada lembu berak, tak ada kambing berak, tak ada apalah. Dan tak ada siapa berak. Kencing lembu ke apa, bersih. Kalau bercampur dengan najis, tak boleh, tak sah. Yang ketiga, tanah yang boleh meletak di tangan. Kita tepuk, di tangan kita ada debu tanah. Tapi bila dia bukan melekat penuh ni, tapi ada kesan dalam. Boleh tanah. Lalukan debu, bukan nak suruh muka kita tu penuh debu. Lalukan saja. Okey. Dan yang keempat, boleh juga bertayamum dengan pasir yang mencampur debu tanah. Dengan syarat konten debu tu banyak daripada apa? Pasir. Boleh, terang. Okey, 30 ni boleh depan. Ada soalan tak? Okey. Siapa nak tanya? Silakan. Bulan depan dan tahun depan. Tu jadi. Bulan depan dan tahun depan. Sat dah. Habis setahun. Ada soalan? Tak ada? Saya tu ada. Majuk saya tak main dalam bahagia. Tak ada apa mana hari ni faham banyak lah. InsyaAllah kita jumpa lagi tahun depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bima 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min halil nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.